السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. Suratul Anfal ayat 33. Yang dihormati saudara pengacara majlis, khususnya yang dikasihi Fadil Ustaz Ruhaizat selaku gandingan rakan panel pada hari ini, pengurusi ataupun Tuan Imam Masjid Bukit Aping, seluruh ahli jawatankuasa masjid, khususnya wakil daripada sekolah-sekolah yang berdekatan yang hadir, yang turut sama pada hari ini, barisan para guru yang bersama pada hari ini, khususnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi ini pagi yang kalau ikut tarikh tu pagi yang ke-22 daripada bulan Rabiul Awal 1444 Hijrah. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama dapat berada dalam satu majlis yang sangat agung pada hari ini. Satu majlis yang walaupun nampak simple, tapi sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat besar di dalam agama kita. Satu majlis yang nampak ringkas, tapi sebenarnya memberikan satu ganjaran yang sangat-sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana pada hari ini kita menyambut ataupun kita melaksanakan program sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi peringkat Bukit Aping ni. Yang mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita, keberadaan kita dalam majlis macam ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah forum kita hari ini ataupun perbincangan kita hari ini tak panjang. Nah, sebab tadi dengar kata dah barak, kemudian makan pun dah sedia. Jadi insya-Allah saya bercakap satu round ni. Dan insya-Allah Fadil Ustaz Ruhaizat pun akan bercakap satu round. Kami pakat bercakap seorang satu round je hari ni. No? Kalau agak-agak nak suruh berhenti pukul apa? Pukul 11 boleh? Pukul 11 elok no. Jadi kalau pukul 11 saya cakap setengah jam, Fadil Ustaz Ruhaizat setengah jam. Boleh? Kalau bagi Ustaz Ruhaizat lebih tak apa-apa. Boleh. Baik, insya-Allah no. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya sebut secara umum dulu. Kalau kita tengok dalam dunia hari ini secara umumnya, kalau kita tengok dalam Malaysia secara khususnya, dan kalau kita tengok di kawasan belah Kulim Bandar Baru ni dengan lebih khusus ni, Allah Ta'ala sedang balakan kita semua hari ini ni. Semua kita hari ini sedang dibalakan oleh Allah dengan satu bala yang sangat-sangat besar. Hari ini kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu bala yang sangat-sangat besar. Dan bala ni hari ni kena pada semua orang Islam yang ada di bumi, di muka bumi inilah, termasuk di Malaysia ni lah. Semua pakat kena musibah ni, semua pakat kena bala ni. Tambah adik-adik kita pula kena bala ni. Cuma yang sedihnya hari ni, orang Islam tak sedang kata apa yang dia kena hari ni satu bala. Bala tu duk kena dah dekat semua ni. Minta maaf bahasa saya kasar ikut. Orang tua kena, orang muda kena, orang lelaki kena, orang perempuan kena, orang dewasa kena, ni anak-anak kecil. Semua pakat kena belakang ni. Masuk kita hadapan ni, kita semua duk kena bala ni. Tapi yang sedihnya, orang Islam hari ni tak sedap kata ni bala. Orang Islam hari ni bila sebut kata banjir, dia kata tu bala, tu musibah. Sebut kata gempa bumi, oh ni musibah. Ni apa jantan-jantan, tina-tina, oh ni musibah.
Ni mai ekonomi jatuh, oh ni musibah. Ni mai pula semalam, tengok dalam berita, apa polis PDRM semalam cekup 11 orang, yang mana salah seorang daripada dia rupanya salah seorang ejen perisik yang Israel punya, Mossad. Kan dulu kalau Amerika CIA, kalau Israel Mossad. Dia duk mai buat kerja dalam Malaysia apa. Ni musibah Ustaz, ni musibah ni. Ya. Rupanya orang Islam hari ni bila sebut kata benda-benda macam ni, dia nampak ni musibah ni. Hari ni kalau kita tengok anak-anak muda kahwin setahun 2 tahun cerai. Tu musibah Ustaz, musibah tu. Kahwin setahun 2 cerai, kahwin 2-3 tahun cerai. Dan law ni lagi sakan, hak umur 50-60 pun banyak dolar duk cerai. Patut dah dulu kahwin lama, patut kenal makin lama, patutnya makin boleh sabar lah. Rupanya dah, makin sakan cerai pula hak tua-tua ni. Bukan hak di sini lah, contoh makin banyak cerai. Pasal ni Ustaz, ni bala. Tengok. Cuma orang Islam bila sebut kata isu-isu macam ni, dia kata ni bala. Tapi orang Islam tak perasan, ada satu bala yang paling besar sekali sedang main kat orang Islam. Dan yang lebih menarik lagi, bala hak saya sebut ni lah, dia yang tarik habis bala-bala lain ni duk main. Bala hak nombor 1 ni lah yang menyebabkan bala-bala lain ni duk main. Tapi yang sedihnya orang Islam tak sedar, bala hak nombor 1 ni bala. Dia tak sedar, punca ni bala, dia tak sedar. Apa dia Ustaz? Bala apa yang Ustaz maksudkan? Bala yang saya maksudkan adalah umat Islam hari ni tak kenal dengan Nabi SAW. Itulah bala paling besar sekali yang kena pada orang Islam hari ni. Orang Islam tak kenal dengan Nabi SAW. Bila dia tak kenal, automatik dia tak sayang. Bila dia tak sayang, automatik dia tak akan ikut. Itu biasa. Dan rupanya hari ni bila orang Islam tak kenal dengan Nabi SAW, rupanya ni sebenarnya satu bala yang menyebabkan bala-bala lain semua duk main lah, kena kat kita lah ni. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, tak payah besar-besar, cuba tanya tengok. Kita ada anak-anak, cuba balik tanya. Tanya tengok, ayah Nabi SAW nama apa? Ada setengah anak-anak, bila tanya ayah Nabi nama apa, dia boleh jawab, Abdul Muttalib. Confident dia, Abdul Muttalib. Ayah Nabi SAW tak kenal. Bila kita tanya Nabi SAW belah dada umur berapa? Tak tahu. Nabi SAW belah dada berapa kali? Lagilah tak tahu. Nabi SAW pergi ke Yathrib, pergi ke Madinah dengan ibu baginda umur berapa? Tak tahu. Nabi SAW kahwin umur berapa? Tak tahu. Anak Nabi SAW berapa? Itu dia tahu. Gagah dia tahu pasal apa? Pasal ada lagu. Pasal ada lagu tu dia tahu. Kalau bahasa mudah kita tengok hari ni, orang Islam kita hari ni tak kenal dengan Nabi SAW. Tapi kalau benda lain dia kenal belakang. Habang artis Korea, BTS, dia kenal seorang-seorang. Sambil pejam mata. Oh, lagi kemai. Tak Rohizat kata sambil pejam mata dia boleh sebut nama. Ni anak-anak kita yang muda-muda ni tak kenal Ustaz, tapi kalau sembang tajuk bola macam ni. Abang Cristiano Ronaldo, dia tahu tu MU. Erik ten Hag, dia tahu tu coach MU. Sebut nama Pep Guardiola, dia tahu apa coach Manchester City. Sebut Erling Haaland, dia tahu dah lah dah 14 biji lah gol dalam EPL. Dia tahu kelab paling atas kalau Arsenal. Senang lah. Kan? Gabriel Jesus, Martinelli, Odegaard, Bukayo Saka, keeper nama apa? Ramsdale. Orang lah kenal habis tu. Ustaz pun kenal. Ngapai kat lah abang modal. Abang modal nak ceramah. Dia kenal tu, dia kenal seorang-seorang. Kadang sampai tahap dia macam mana kita nak kata, dia jadi macam dia kenal sungguh. Kenal kau ni, artis ni kenal kau ni. Tapi bila tanya Nabi tak kenal. Rupanya ni bala besar banyak ni. Kalau ayah buku tak percaya tu, adik-adik kita ramai try tanya. Sekali habis kuliah lagi try tanya. Takut tu, ni suasana ni takut tu sekalian, sangat takut. Pasal apa bila tak kenal Nabi SAW bala turun Ustaz? Pasal apa bila kita ni jauh dengan Nabi SAW bala turun? Simple lah.
Adik-adik, kalau ustaz silap adik-adik perhatian lah. Kan Allah Ta'ala sebut dalam suratul Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah takkan turunkan bala selama mana kamu wahai Muhammad bersama dengan mereka. Allah Ta'ala takkan turunkan bala selama mana kamu wahai Muhammad ada dengan mereka. Kamu ada dengan mereka, bala tak turun. Sebab tu kalau adik-adik perasan, Nabi SAW duduk di dalam atas muka bumi ni, Nabi SAW menetap dua tempat. Yang pertama Mekah 53 tahun, yang kedua Madinah 10 tahun. Mekah 53 tahun, Madinah 10 tahun. 63 tahun lah semua sekali. 53 tahun Nabi SAW di Mekah tu, cuba cek apa yang puak-puak Quraisy, apa yang puak-puak jahiliah Mekah tak buat, apa yang orang Mekah tak buat, apa benda merepek yang orang Mekah tak buat, semua mereka buat. Bunuh anak ada. Hak tu kita dah dengar cerita bunuh anak Ustaz. Ustaz mengajar di Taman Selasih, rupanya orang Arab dulu depa bunuh anak. Ada yang bunuh anak bila anak dah besar. Anak perempuan besar, depa bawa pergi dekat pada pasien, depa korek, depa tolak anak depa masuk dalam tu. Sebab apa? Depa tak suka anak perempuan. Depa kata anak perempuan ni rugi. Ada rugi, tak boleh panjat pokok nyok. Kan? Ada anak perempuan tak boleh buat kerja. Dia korek, dia tolak masuk dalam lubang. Ada yang orang Quraisy hak lagi teruk pada tu. Dia bini beranak di rumah, dia tengok-tengok anak perempuan, dia ambil, dia bawa pergi kat padang pasir, dia korek, dia buh dalam lubang, dia kambut. Dan ada yang lebih teruk pada tu, dia korek lubang siap-siap kat padang pasir, dia suruh bini beranak lah tu. Kalau keluar-keluar cuah tu anak lelaki, dia ambil, dia bawa balik. Kalau keluar tu lelaki, dia ambil, dia bawa balik. Tapi kalau keluar tu perempuan, dia kambuh terus ya. Tu orang Arab dulu. Berhala, tak payah bincang lah, berhala. 360 berhala duduk di keliling Kaabah tu. Keliling Kaabah tu dia susun 360 berhala. Dalam Kaabah pun dia sumbat juga Tok Kong. Tok Kong pun ada dalam berhala dalam Kaabah tu. Ni kata orang Quraisy, orang jahiliah dulu. Judi biasa, riba biasa, zina biasa. Dan baru ni Ustaz mengaji dengan Ustaz Mak Isa, Ustaz Mak Isa Abdul Rahman. Ustaz Mak Isa kata apa? Rupanya orang Arab dulu, depa ambil batu, depa lempak batu. Kat mana batu tu sampai, dia kata tu tanah dia. Dia ambil batu dia lempak batu tu. Kalau batu tu pijauh, dia kata tanah dia daripada sini sampai ke tempat batu sampai tu. Kalau siapa lempak pendek, kecil lah tanah dia. Siapa lempak jauh, besar lah tanah dia. Tu passion orang Arab dulu. Tapi adik-adik perasan tak? Ibu-ibu di belakang perasan tak? Walaupun orang jahiliah dulu merepek teruk sampai tahap macam tu, arak tak usah bincang lah. Judi tak usah bincang lah. Memang penuh. Tapi perasan tak? Di Mekah, bala tak turun. 53 tahun Nabi SAW di Mekah, bala tak turun. Mekah tetap menjadi kota yang makmur. Mekah tetap jadi kota yang dikunjungi oleh manusia. Orang pakat mai belakang. Pasal apa orang pakat mai belakang Ustaz? Rupanya Allah Ta'ala dah sebut, Allah Ta'ala takkan turunkan bala ketika mana kamu wahai Muhammad ada dengan mereka. Kamu ada di situ, bala tak turun. Faham tak cerita Ustaz? Okey, selesai. Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Madinah dulu nama dia Yathrib. Kan? Nama dia Yathrib. Yathrib ni kota penyakit. Dia kota wabak. Dia tempat sakit. Rupanya Yathrib ni dulu kota penyakit tu. Sebab tu kalau adik-adik baca buku sejarah, adik-adik akan jumpa kan ayah Nabi SAW pergi ke Syam berniaga. Lepas tu bila balik daripada Syam berniaga sampai di kota Yathrib, jatuh sakit, meninggal di situ. Rupanya meninggal tu sebab kena penyakit tu. Dia panggil penyakit demam. Dia ada satu penyakit demam kota Madinah ni. Orang Madinah dia dah biasa dengan penyakit tu. Dia dah biasanya tu. Macam ustaz lah. Ustaz duduk dekat Tasik Gelugong. Yang rumah ustaz ada di Tasik Gelugong satu. Jadi hari-hari bau babi. Kan? Bau teruk lah. Tapi sebab hari-hari dah duduk situ, jadi bau babi tu biasa. Pagi-pagi sedut seorang sikit. Pagi-pagi sedut seorang sikit.
Dia dah jadi biasa. Pasal dah hari-hari duduk bau, dia jadi biasa. Orang Madinah macam tu lah. Penyakit tu ada di Madinah. Tapi orang Madinah dah biasa dengan penyakit tu. Dia tak ada apa, mangli je. Tapi kalau orang luar orang luar sakit. Ayah Nabi SAW sampai situ sakit. Mak Nabi SAW pergi ke Yasrib, kan balik, berjalan balik tu. Tak sempat sampai kota Mekah. Sempat di Abwa' meninggal dunia di situ. Kan ibu Nabi SAW meninggal dunia di Abwa'. Kena penyakit tu lah. Apa nama Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Bilal, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Abu Bakar, berapa banyak sahabat dalam peristiwa hijrah sampai Madinah sakit, sampai Madinah sakit. Rupanya penyakit tu. Tapi cuba tengok yang menariknya, bila Nabi SAW sampai, satu hari Nabi duduk mengajak para sahabat ni, tengah-tengah duduk mengajak, nampak ada satu makcik tua di ujung. Makcik tu dengan baju hitamnya, orang tua perempuan, baju hitam. Nabi, makcik tu duduk jauh, dia tak main dekat, dia duduk jauh. Nabi SAW tanya para sahabat, kenal tak apa tu? Kenal tak siapa tu? Para sahabat kata tak kenal, kami tak kenal siapa. Nabi kata, itulah penyakit demam kota Madinah tu. Rupanya penyakit demam tu, Allah Ta'ala bagi jadi bentuk orang perempuan tua. Nabi kata itulah penyakit kota Madinah. Dan lepas tu, Nabi SAW perambat makcik tu keluar. Kalau tak silap lah, kalau ustaz tak silap lah, makcik tu, dia pergi ke satu kawasan pada pasir, nama dia Juhfah. Kalau tak silap ustaz lah. Kalau ustaz silap, ustaz minta maaf. Dia pergi ke satu kawasan pada pasir, nama dia Juhfah. Tempat tu ada sampai lah di Arab Saudi, lah ni. Cuma orang tak pergi duduk di situ. Tak ada orang duduk kat situ lah ni. Sebab apa? Sebab ayak dia tu agak beracun sikit. Dia dikotok. Makcik tu pergi duduk kat tempat tu. Sampailah tempat tu jadi tak elok. Faham ke saya duk cerita? Nampak senyap, nampak kan? No? Rupanya makcik tu duduk di situ, tempat tu jadi tak elok tu. Dan lepas makcik tu keluar, Madinah selepas tu jadi kota syifa, dia jadi kota ubat. Sebab itu ada pandangan ulama mengatakan ni adab kita dengan kota Madinah. Kita kalau sampai kota Madinah, kuatlah adik-adik lepas ni ada rezeki, ibu-ibu ada rezeki buat umrah, kita boleh pergi Mekah dan Madinah dan sebagainya. Rupanya kalau duduk di Madinah buat je ni. Sampai Madinah turun-turun bas tu buat je ni. Tarik nafas banyak-banyak supaya udara kota Madinah tu masuk dalam badan kita. Sebab udara kota Madinah ni dah jadi ubat. Boleh dapat tu? Oh, maknanya baginda SAW sampai, bala diangkat daripada kota Madinah. Ya. Dan yang menariknya, bala diangkat daripada kota Madinah ni sampai hari kiamat. Sebab itu Dajjal tak masuk kota Madinah. Dajjal tak boleh masuk kota Madinah. Kota Mekah dia tak boleh masuk, tanah haram. Dia nak masuk kota Madinah tak boleh. Antara sebab dia, Nabi SAW ada di sana. Allah Ta'ala angkat bala kerana Nabi SAW ada di situ. Boleh faham tak maksud Ustaz? No? Tu Ustaz terjemah teruslah daripada ayat tu. Tak ambil pandangan Abdullah bin Abbas apa semua. Macam tu lah. Baik. Rupanya Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala tak akan turunkan bala selama mana Nabi SAW ada bersama dengan mereka. Okey, selesai. Lah ni saya nak pontiran cakap tak panjang, jangan takut. Sebab makan dah sedia, dia kali lama-lama. Kan? Tambahlah duk berarak, letih kan. Pendek-pendek je. Kita, bahasa mudah lah. Ayat Al-Quran yang saya baca tadi tu, ayat yang kita baca tadi tu, macam mana nak sesuai dengan kita lah ni? Ayat Quran turun 1400 tahun dulu lagi. Waktu Nabi SAW ada, bala tak turun. Waktu Nabi SAW hidup, bala tak turun kepada tempat tu. Habis tu ayat tu nak pakai kat kita lah, nak pakai macam mana? Kita dengan Nabi SAW dah 1400 tahun. Nabi SAW dah wafat. Baginda dah tak ada. Macam mana ayat tu kita nak pakai hari ni? Rupanya ulama sebut simple dia. Ayat ni ambil no. Ulama mengatakan, walaupun baginda dah tak ada, tetapi mana-mana orang, mana-mana manusia, mana-mana ahli keluarga
Mana-mana masyarakat, mana-mana negeri, mana-mana negara, kalau mereka menghidupkan Nabi SAW dengan maksud mereka perhidup balik ajaran-ajaran Nabi SAW. Kalau diperhidup balik, orang tu, keluarga tu, masyarakat tu, negeri tu, negara tu, Allah Ta'ala angkat bala daripada mereka. Kalau orang tu ikut balik ajaran Nabi SAW, apa saja ajaran Nabi SAW dia ikut, Ustaz. Takat mana boleh dia ikut, Ustaz. Bab apa pun, bab bangun tidur ke, bab masuk bilik yang ke, bab apa lagi, bab apa nama makan ke, bab apa saja, bab lah, bab ibadat ke, bab apa, hak individu. Dia ikut apa yang Nabi suruh, dia tinggal apa yang Nabi larang, Ustaz. Rupanya bala akan diangkat daripada hidup dia. Dia jadi suami, Ustaz, rumah tangga, dia jadi suami, dia jadi isteri, dia jadi mak bapak, dia jadi anak. Jadi suami, dia ikut balik macam mana yang diajar oleh Nabi SAW. Dia jadi isteri, dia ikut macam mana yang Nabi SAW pesan. Dia jadi anak-anak, dia ikut macam mana hak Nabi SAW habaq ni. Rupanya kalau suami ikut Nabi, isteri ikut ajaran Nabi, anak-anak ikut ajaran Nabi, keluarga tu akan jadi elok, bala diangkat daripada keluarga tu. Rupanya point dia kat situ ya. Habis tu kalau duduk dalam masyarakat tu, Ustaz, sama. Kita duduk berjiran, ada tak panduan, ada tak hukum hakam yang Nabi ajak kat kita berkait dengan jiran? Ada. Kita ikut balik peraturan tu. Hukum hakam, orang tua dengan orang muda, ada. Ikut balik peraturan tu. Ikut balik peraturan tu, kita akan tengok masyarakat kita diangkat bala. Kalau kita duduk dalam negeri, dalam negara, ada tak ada peraturan yang Nabi SAW sebut berkaitan dengan isu negeri, isu negara? Ada, Ustaz. Allah Ta'ala suruh laksanakan hukum Tuhan. Allah Ta'ala tak bagi lantik orang kafir jadi pemimpin. Allah Ta'ala tak bagi rasuah. Allah Ta'ala tak bagi menipu. Allah Ta'ala tak bagi buat benda-benda pecah amanah apa semua ni. Contoh, Allah Ta'ala suruh perintah dengan jujur. Harta rakyat jangan duk pakai untuk sendiri. Harta rakyat kena pakai untuk rakyat. Kan ada peraturan-peraturan tu. Jadi kalau negeri dan negara ikut balik ajaran Nabi SAW, rupanya bala diangkat daripada negeri dan negara tu. Habis tu hari ni awak yang serabut sangat hidup manusia, Ustaz. Awak yang orang Islam hari ni hidup serabut sangat. Duduk dalam kehidupan diri sendiri. Macam-macam masalah, Ustaz. Oi, tak tahulah. Serabut macam-macam masalah. Punca dia apa? Kita tinggal ajaran Nabi SAW. Saya tak tahu, Ustaz, rumah tangga saya, awak teruk dengan saya, anak-anak ketegak, tak mau dengar kata, yang laki dia buat hal dia sendiri, yang bini pula tak boleh kena teguk, dia kira nak menyingak, yang mak bapak pula dia buat panggil tak tentu hal, contohlah. Awak jadi teruk kan? Pasal masing-masing tak ikut ajaran Nabi SAW. Ayah-ayah yang ada di sini, simple, ni saya buat satu contoh mudah lah, nak bagi faham. Kita duduk dalam masyarakat ni, ada tak? Ni jenis kok Bukit Aping ni sedap buat contoh ni. Kan selalu bila jalan jenis macam ni. Ni bila jalan adik-adik tak apalah, tak faham tak apa, tak ada masalah. Ni ayah-ayah ibu-ibu dia mudah faham sikit tajuk ni. Kita kan jenis jalan macam ni. Tanah ada setengah orang tanah dia tepi jalan besar. Tanah dia tepi jalan besar. Dalam ni ada lagi banyak lagi rumah ni belah dalam. Jadi tuan tanah tu masa dia hidup dulu, dia bagi jalan. Kira orang dalam kampung ni, nak masuk dalam kampung ni, boleh lalu atas jalan, atas tanah dia lah. Lalu dia bagi buat jalan atas tanah dia tu. Okey tu, memang macam tu pun. Okey, selesai. Bila tuan tanah tu meninggal dunia, tanah tu paraid boleh ke anak-anak. Yang syuknya, anak-anak bila ambil, dia palam jalan tu. Dia kata dulu ayah, ada yang mengaji hari ni buat panggil tu. Kalau buat panggil boleh angkat tangan. Mana buat panggil tu. Dia boleh tu. Bila tanah tu dapat dekat anak-anak, salah anak dia bila dapat tanah tu, dia palam tu, dia tutup terus jalan tu. Dia habaq pula. Dulu time ayah saya bagi tau. Ya, ayah saya bagi jalan tu. Tapi lah bila ayah tak ada, dapatkan anak-anak, kami minta maaf lah, kami tak bagilah, kami nak buat rumah. Jadi kalau nak cari jalan, nak masuk ni, cari jalan kot lain pula lah. Nampak macam betul kan? Nampak macam betul. Orang ni sebenarnya, tengok. Dia sendiri tak ikut sunnah Nabi SAW.
Mana nak letak hadis Nabi? Kan Nabi pesan, kita kalau beli tanah, siapa saja ni, kalau beli tanah, kan Nabi suruh simpan 7 kaki untuk jalan. Beli tanah mesti simpan 7 kaki buat jalan. Jangan perhabis semua buat bangunan. Jangan duk perhabis semua, simpan 7 kaki buat jalan. Jalan tu pakai tak pakai nombor 2. Jalan tu guna tak guna nombor 2. Tapi fikir siap-siap 7 kaki biar untuk jalan. Jangan duk kalut nak buat benda lain, nak buat pagar. Dah. Biar untuk jalan. Tapi oleh kerana cuba tengok, anak-anak dapat tanah tu, tak mau ikut sunnah Nabi SAW. Dia buang pesanan Nabi SAW. Akhirnya apa jadi? Anak-anak tu dengan orang kampung, keli. Tu ya. Keli tu. Orang kampung ni duduk dalam ni, maki, apa, buta perut lah, apa, macam-macam. Hak mereka duduk depan ni, ikut suka Allah tanah kami. Keli. Punca dia apa? Bila sunnah Nabi SAW tak diikuti. Dan hari ini saya sebut sekali lagi, inilah antara penyebab pasal apa hari ini kita tengok orang Islam sama orang Islam hari ini keli tak habis-habis. Pasal ajaran Nabi orang buang. Tengok berarak sakanah. Tengok dengar qasidah sakanah. Dengar ceramah sakanah. Tapi ajaran Nabi tak masuk dalam jiwa dia. Ajaran Nabi tak ada dalam hidup dia. Habis. Faham ke saya duduk cerita? Oh. Sebab itu bersempena, sebab itu bila mai sambutan Maulidur Rasul ni sallallahu alaihi wasallam, kita sebenarnya bukan nak sambut maulid semata-mata sambut. Tapi sebenarnya yang lebih mustahak lagi, apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu perlu untuk kita amalkan. Yang tu yang lebih mustahak. Sambutan maulid ni perlu sebagai zikrayat, kenangan. Wa dzakir, berilah peringatan. Fa inna dzikra tu kenangan. Ada orang terjemah zikra ni peringatan, tapi saya lebih menterjemahkan zikra ni peringatan. Allah Ta'ala sebut wa dzakir, berilah peringatan. Fa inna dzikra, sesungguhnya kenangan ni tanfa'ul mu'minin, dia bagi manfaat kepada orang beriman. Kau punya kenangan tentang Nabi SAW, kenangan tentang ajaran Nabi SAW, apa saja yang berbentuk kenangan ni, dia bagi manfaat pada orang Islam. Sebab tu saya rasa dalam kesempatan yang ada ni, saya nak menyeru semua sekali lah yang ada di sini, untuk kita sama-sama balik mengenal Nabi SAW. Satu, kenal balik dengan Nabi. Adik-adik yang ada di sini, cari buku tentang Nabi, baca. Buka YouTube cerita tentang Nabi, tengok. Buka internet ada kan, buka tentang Nabi, dengar. Daripada awal kelahiran baginda sampai kewafatan baginda, dengar balik, bagi kenal. Ada dalam TV banyaklah cerita-cerita tentang baginda SAW banyak. Tak payah baca buku, tak apalah, tengok YouTube lah. Jangan duk tengok benda merapu lah. Tengok balik, bagi kenal. Sebab pepatah Melayu kata macam ni lah, ringkas lah nak tutup ni. Pepatah Melayu sebut, tak kenal maka tak cinta. Tak kenal tak cinta. Pepatah Arab sebut, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang mencintai, dia akan ikut orang-orang yang dia cinta. Bahasa mudah dia macam ni lah. Kalau orang tu kenal Nabi SAW, siapa yang kenal dengan Nabi SAW, dia akan cinta pada Nabi SAW. Tak kenal tak cinta. Kalau kenal, dia akan cinta. Bila orang tu kenal Nabi SAW, dia akan cinta. Bila dia mencintai baginda SAW, dia akan ikut ajaran baginda SAW. Itu ya, simple. Dan kalau manusia tu tak kenal dengan Nabi SAW, dia tak kenal, dia tak akan cinta. Bila dia tak cinta, dia takkan ikut. Sebab tu, kalau boleh, saya seru pada semua yang ada hari ni, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik sekali lah. Mulai pada hari ni, kita kena perbanyakkan mengenal Nabi SAW. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat bala daripada kehidupan kita, insyaAllah. Boleh kan? Dia tak boleh panjang-panjang pasal makanan dah ada. No, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi peringkat Qaryah Bukit Aping, dan mudah-mudahan sambutan yang kita laksanakan pada hari ini diberikan sebesar-besar ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, insya-Allah. Wallahu alam. Salam Maulidur Rasul kepada semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.